Selamat datang dan selamat kembali. Hari ini saya mau kongsikan pendapat saya. Kita ada sebuah filem horror tempatan yang saya mulakan dengan sebuah filem yang oh no. Roll intro dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syah Farizal here. Today, Syah Reviews. Sekejap Hello. 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 Prank call mana lah ni. Sorry. So, yeah. Today, Syah Reviews. Hello. Ya, dah tahu projek 10 juta. Okey, boleh tu. Saya boleh handle. Ya tu. Aduh. Okey, semalam saya jumpa seekor kucing. Memang comel. Okey, cut. Damn it. Today, Syah Reviews Town Mall, sebuah filem daripada Energia Pictures dan Screen Studios. Filem ini adalah filem arahan Datuk Seri Izlan Yusof, tapi dengan kata filem ini adalah filem Ahmad Ilham, tapi disebabkan posisi beliau di Finas, beliau tidak boleh dikreditkan dalam filem ni. So, filem ni filem Datuk Seri Izlan Yusof lah. Apa yang saya dapat dari filem ni lah, filem ini adalah mengisahkan mengenai seorang projek manager yang bernama Rusdi, dan beliau ditugaskan untuk menyambung semula sebuah projek yang lama terbengkalai, iaitu projek Town Mall. Disebabkan terbengkalai itu adalah kerana banyak berlakunya insiden-insiden yang mistik atau paranormal yang berlaku pada 10 tahun yang lepas. Dalam filem itu, Rusdi yang dihantui masa silamnya perlu mencari jalan untuk memastikan projek Town Mall ini berjalan, dan juga beliau terpaksa berhadapan dengan pelbagai insiden-insiden mistik yang berlaku pada diri beliau dan para pekerjanya di Town Mall itu. Dan pada masa yang sama, Rusdi didatangi oleh seorang gadis jelitawan yang misteri yang bernama Akma. Siapakah Akma? Adakah beliau akan jadi punca konflik rumah tangga Rusdi dan isterinya? Adakah Akma ada kena-mena dengan Town Mall, ataupun adakah masa silam Rusdi ada kena-mena dengan segala-galanya dalam filem ini? So, yeah, I think that's the synopsis yang saya boleh bagi setelah saya tonton filem itu. Dan tak dilupakan juga, filem ini adalah filem adaptasi daripada sebuah novel. So, sebelum kita teruskan kepada review saya terhadap filem ini, please consider subscribe to my channel jika anda rasa sudi dan berbaloi untuk subscribe ke channel ini. Of course, ya, kalau sudi lah. So, yeah, kalau sudi, subscribe lah. Tak paksa pun. So, yeah. Dengan harga RM15.90, adakah berbaloi untuk beli filem ni? Not sure I can say worth it, at least for me. This is a non-spoiler review, and let's head on to our review to Town Mall. Dan mari kita berharap tak ada apa-apa yang mengganggu saya sewaktu saya nak review filem ini. Baru je cakap. Hello? Hello? Siapa ni? Dari hari tu call, tak jawab-jawab pun. Hello? Dia hang up lagi. Setelah saya menonton filem ni, ada beberapa aspek yang saya boleh katakan saya suka dan tak suka dalam filem ini. First of all, there's a particular scene that I really like in this movie, which is a scene that involves our main character Guts. You know apa istilahnya, bukan kena rasuk, tapi dikacau lah. This particular scene yang bagi saya agak imaginative dan nampak nice lah untuk ditonton, walaupun dia CGI. Boleh lah. And then benda lain yang saya suka dalam filem ni, of course, I think many guys going to agree this particular thing in this film, which is very menonjol dalam pandangan mata mana-mana lelaki, iaitu Rain Rahim. Saya rasa performance beliau dalam filem ni agak nice juga, you know, because she gives off an aura of mystery and she plays her role really well lah, to be honest. Memang nampak misterinya, but there are certain things about her character that I really disappointed lah, but itu bahagian yang saya tak suka lah. So, benda lain yang saya rasa saya suka dalam filem ni adalah I think tu je yang saya boleh katakan saya suka dalam filem ni. So, benda yang saya tak suka pasal filem ni adalah oh, dia telefon lagi. Hello? 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 Come on, seriously. Apa punya aku angkat telefon tapi kau tak jawab? Benda ni dah banyak kali berlaku lepas tengok Town Mall tu. Tengok, saya dah lupa apa yang saya cakap lepas ni. Later. Alright, dah tengok skrip, saya tahu apa nak cakap lepas ni. So, yeah. Now, saya kena tahu siapa yang telefon dan pastikan beliau dihadapkan keadilan.
Okay, sekarang saya cuma kena tunggu je. Lepas siap je loading, saya akan tahu siapa yang telefon saya selama ni. Anyway, balik pada topik kita kali ni. Tengok, lepas telefon tadi terus saya ubah topik tu tak? Which is kind of like related lah to the movie. Kalau tak, kenapa saya masukkan dalam video ni kan? Alright, first thing yang saya tak suka dalam filem ni adalah is the pacing of the story, to be honest. The pacing of the storytelling, the pacing of the movie bagi saya macam ada benda yang tak kena. Ada serba-serbi tak kena dia punya pacing, dia punya cerita tu. Cuba anda bayangkan macam filem ni adalah macam koleksi babak-babak yang ada dalam novel. So bayangkan dari novel itu kutip dibawa dan campak ke dalam skrip dan susun dah nampak cantik dan you got your movie, something like that lah. Because ada certain point in the film bagi saya macam bila scene tu tengah berlaku, dia macam tak ada kena-mena dengan scene yang lepas tu yang akan jadi ataupun scene sebelum ni yang telah terjadi. Dia macam tak ada kena-mena. At some point saya betul-betul rasa macam ada beberapa scene tu tak perlu ada kerana dia agak macam membuang masa atau sekadar macam nak mengisi slot. And then at the same time I really think that at some certain scene in the movie ada part yang saya rasa macam antara cut tu ada benda yang terlupa nak dimasukkan ataupun macam dipotong terus. Jadi macam dari scene A tiba-tiba dah jadi scene C. Macam tu, saya betul rasa macam tu, you know. So that's the thing lah. I really think that the pacing of the story rasa macam tak kena, you know. So that's the thing that I don't like, firstly. And then secondly, I want to say that filem ni saya rasa macam tak berapa berbala untuk saya, tapi at the same time berbala setelah saya menontonnya bersama keluarga. Masa tu saya tonton dengan family pun kita orang bukan macam suck into the story, but more like kita orang main satu game show, you know. Cuba bayangkan kalau game show ni betul-betul jadi. Hello, selamat datang ke rancangan kita hari ini. Cuba teka apa akan jadi selepas ini. Jadi peserta kita Syaf, anda sudah bersedia? Ya, saya dah sedia. Alright, untuk soalan pertama untuk anda Syaf. Okay. Soalan pertama kita adalah filem Talmon. Jadi watak utama kita terdengar satu bunyi pelik dari dapur. Beliau periksa dan dapati pasu pecah. Jadi soalannya, apa akan jadi selepas ini? A. Kucing lompat dari entah mana. B. Jump scare. Ataupun C. Tak ada apa-apa pun. Jawapannya A. Ya, betul tu Syaf. Dengan itu anda berjaya yang satu hadiah sangat lumayan. Wow, apa hadiah lumayan ni? Anda ditonton Talmon ini sampai habis. Anda beli, anda lah kena tengok semabis. Seriously, tak akan rasa seronok kalau ada game show macam tu. Cuba teka apa akan jadi selepas ini. Kita orang teka apa akan jadi selepas itu. Kita orang teka apa akan jadi selepas ni. Sebab it's kind of predictable, you know. Because the movie kind of like uses tropes ataupun macam formula-formula yang dah pernah digunakan dalam filem-filem lama dulu. Something like that. That's why kita orang macam main teka-teka dan oh gitu ke. So yeah. And then filem ni juga sebenarnya macam nak cuba sedaya upaya untuk menimbulkan rasa seram ataupun gunakan segala peluang yang ada untuk timbulkan rasa seram, untuk build up scary moment, atau build up scary jump, something like that kan. Macam tu lah. But here's the thing, I didn't feel most of the build up of the tension ataupun scare jump, something like that lah kan. I didn't really feel it earn my worriness ataupun rasa takut pada karakter-karakter dalam scene scary moment tu. Kerana apa? Sebab saya rasa karakter-karakter tak establish well enough ataupun di-introduce well enough untuk saya rasa macam concern for them ataupun rasa macam ambil kisah pasal mereka. So ya, berkaitan dengan saya punya point sebelum ni, iaitu karakter yang saya tak berapa nak ambil kisah dalam filem ni. So ya, untuk point kali ni I want to say that filem ni done a very good job by not making the characters interesting, you know, except for her. She's really interesting, if you know what I mean. Lain main karakter yang saya rasa yang agak bland dan tak interesting untuk saya rasa macam ambil kisah sangat, but at least saya adalah macam soft spot untuk karakter utama kita. Karakter-karakter lain and then the performance of this film, most of the performance lah, selain daripada Jalaluddin Hassan, Datuk Seri Zan Yusof dengan Rin Rahim, bagi saya it's kenapa dia orang macam baca skrip. Macam the directing is non-existent, to be honest. Bila movie dah start pun ia dimulakan dengan pelakon yang saya tak nak kata saya pandai berlakon, but she obviously reading a script. Film ni ada
Well, casting ke tak, saya bukan nak doubt ataupun ragu-ragu dengan pemilihan director ke apa, but nampak sangat dia tak berlakon. Bukan saya kata dia tak pandai berlakon, dia nampak sangat tak berlakon, and that's a bad thing. Start movie, you start with that scene. Come on, I thought you're better than this. Come on. Watak Bomo tu pun boleh tahan lah sebenarnya, but yeah, she's just giving exposition. Director Bomo tu bagi saya nice jugalah, but she's just in one scene and tak dimention lagi dalam scene seterusnya, sebab dia dah bagi peranan yang paling kuat dalam filem ni, dan beliau telah pun bagi macam hint-hint yang ataupun clue-clue yang akan menjawab misteri dalam filem ni, which is predictable to be honest. So yeah, ni tak kira spoiler kan. That one particular scene dah menjawab segala jawapan dalam filem ni, to be honest. But yeah, almost lah. Although yeah, ada performance dalam filem ni nampak sangat macam baca skrip, which is why did you do that? Saya rasa macam situasi ni macam ni. Ya, saya sedia terima kadam tu. Ya, saya dah kecewa. Banyak benda saya dah lepas base belah. Banyak benda saya dah buat, tapi saya kena reject je. Base belah. Jadi saya sedih. Jadi saya nak minta bantuan awak. Base belah. Ya, nampak kan? And then ada satu particular part in this movie yang bagi saya memang gila-gila frust gila lah. Rasa macam kena tipu lah, to be honest. I know it sounds like macam kasar, but it's you guys probably say the same. Saya rasa every movie goers yang pergi ke Pawagam dan bila dia tengok scene tu macam dah gempak kan, macam dah nice gila kan, but the way the movie ended, it's kind of like pointless in the end, which is like, of course you kind of like, this is a ni lah. Saya tak nak reveal apa scene tu, but if you curious, you can go and watch the movie lah. RM15, 90 sen. Please watch dengan keluarga. Mungkin lebih berbaloi kalau macam tu. So yeah, and then saya dah sebut pasal twist dalam filem ni yang bagi saya macam, you know, dia nak build up dari awal, tapi dia tak berapa meyakinkan saya itu adalah satu twist yang baik, to be honest lah. But ada satu twist lagi yang saya rasa macam okay, that sounds nice. No wonder lah satu karakter ni macam buat macam tu atau buat macam ni, no wonder lah kan. But that twist boleh jadi lebih nice kalau twist itu explore lebih lagi dalam tengah-tengah filem tu, build up lebih lagi, bagi hint yang macam yang boleh buat saya rasa macam terfikir. Oh, honestly lah, every twist yang ada dalam filem ni bagi saya jadi macam 2 atau 3 twist yang dalam filem ni, in the end saya rasa macam tak berapa kuat lah, to be honest. And then the scary jump pun macam ada satu part tu boleh lah saya kata terkejut juga sebab saya tak expect langsung. So yeah, kesimpulannya filem ni bagi saya tak berani kata ini adalah filem yang sangat berbaloi untuk ditonton secara berseorangan ataupun you know, tonton di Pawagam, to be honest. But I think this filem bolehlah rasa macam berbaloi kalau tonton bersama keluarga, kongsi bersama keluarga ataupun bersama kawan-kawan, mungkin akan rasa berbaloi di situ. Dan mainlah game show yang saya tunjuk tadi. Cuatakah apa akan jadi selepas ini? Stesen TV sekarang kena buat game show pasal trivia ataupun trop-trop yang ada dalam filem, dan bolehlah membina kesedaran sikit terhadap masyarakat tempatan kan, to be honest. And also at the same time boleh jadi lebih fun lah, bina community minat filem ni yang lebih besar lagi lah kan. Balik kepada kesimpulan saya terhadap filem ni, honestly kan, I think this film is at a level that it shouldn't be in 2020. And also at the same time, I didn't really feel this is a 2020 movie. You know, it's kind of like it's a movie from 2015 and below, something like that, to be honest lah. Kalau dikeluarkan pada tahun tu mungkin akan dapat sambutan lah. And also yeah, this is like probably maybe the first time for Datuk Seri Izlan Yusof mengarah, walaupun technically mungkin ada sentuhan Ahmad Ilham lagi dalam filem ini di kursi director, but if this is really a Datuk Seri Izlan Yusof first time in directing, just wish him good luck. And if he has, you know, another project and he's on the director seat, you know, be better and also make sound more as, you know, rujukan untuk jangan buat lagi benda yang sama. I think that's all my opinion. Saya tak tahu apa saya cakap dalam sepanjang review ni sebab banyak benda yang saya rasa macam tak kena, sampai ke saya punya apa yang nak cakap ni pun macam serba tak kena. Walaupun saya ada point dalam laptop ni pun saya rasa macam ada benda yang tak kena. Jadi itulah dia pandangan saya terhadap filem Tomol. Bagaimana pula dengan anda? Jika anda punya apa-apa pendapat ataupun teguran ataupun cadangan terhadap filem ni, please kongsikannya di ruang komen di bawah. Saya menghargai jika anda berlaku demikian, dan jangan lupa like, share dan juga subscribe ke channel ni. Sebelum kita akhiri video ini, saya akan habis hacking dan kita akan tahu siapa yang telefon saya dari hari tu. So yeah. Oh, dah telefon dah. Hello. Engkau. Jawab pula kau. Kau siapa telefon aku dari hari tu?
Hah? Hah? Sekejap. Seriously? Awak? Serius? Rahim. Mimpi je. Damn. Jumpa lagi anda di video akan datang. Assalamualaikum. Syafa. Now, leave me alone. Hey guys, apa pendapat anda tentang video tadi? Berikan pendapat anda di ruang komen bawah. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Dan dijemput kepada anda semua untuk tonton video-video saya lain yang ada dalam channel ni. Dan lakukan benda sama yang saya katakan tadi. Like, share dan juga subscribe. Dan juga komen. Ya, of course lah. Tiada pasan jika anda sudi saja dan rasa berbaloi. So, please consider subscribe lah. So, itu saja dari saya. Bye-bye.